Handphone kambing. Kau jemput kambing. Itu YouTube Tukar kan. Sebab pandangan aku kat YouTube tu bagi apa? Tak tahu, sekali YouTube kat depan aku lah. Tak apa. Sekali YouTube kat depan. Itu yang itu sangkut tu, ni macam tu lah. Satu hari apa demam, pura-pura. Ha? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan terbaik insya-Allah. Balik. Tiba masa nama kita akan naik, kita dipanggil balik. Ingat tu tuan-tuan. Dan berapa ramai orang tak sedar bahawa kematian semakin menghampiri. Dia sibuk dengan dunia dia. Dia sibuk dengan nikmat dunia dia. Dia sibuk berbicara tentang cita-citanya. Apatah lagi kita berada di penghujung perjalanan tahun 2023. Ramai sedang bercakap tentang perancangan 2024. Apa nak capai, apa nak gapai, impian-impian yang nak diusahakan. Tapi berapa ramai daripada kita memikirkan amal ibadah kita, solat yang kita telah bangunkan. Berapa ramai yang fikir tentang puasa mereka, fikir Quran mereka. Bayangkan, kita ada cita-cita besar yang membolehkan kita nak beli kereta baru, rumah baru dan sebagainya. Tapi bagaimana nak pindah rumah baru ni? Rumah baru yang memang dah sedia ada walaupun tak perlu bayar. Kalau kat taman perumahan, rumah tu kita kena bayar tuan-tuan, dengan kontraktor, dengan bank. Tapi ada satu taman perumahan yang sedang menanti kita dan tak perlu bayar tuan-tuan. Allahu Akbar. Tempatnya sempit atau luas bergantung pada amal ibadah kita. Allahu Akbar. Gelap ataupun terang bergantung kepada amal ibadah kita. Bukan bergantung pada duit kita. Kalau duit banyak, bolehlah kat dunia pasang banyak mentol. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini bergantung pada amal ibadah kita. Tempat yang kita pasti jumpa. Tempat yang pasti kita lalui, rentasi. Allahu Akbar. Subhanallah. Marilah kita perbaiki hidup kita. Banyak muhasabah diri, kenang diri kita di penghujung perjalanan tahun 2024, 2023 ni. Jangan kita terlalu gairah nak bercakap tentang cita-cita dan impian 2024. Sedangkan amalan-amalan kita tonggang terbalik sepanjang 2023. Mulut kita penuh dengan kotor, penuh dengan najis, busuk, hangit. Allahu Akbar. Subhanallah. Apa kita nak banggakan sangat tuan-tuan? Kita ni datang daripada air mani. Apa nak bangga sangat tuan-tuan? Dengan aset kita yang bersepar ni, dengan aset kita yang banyak, dengan harta kita yang melimpah ruah, apa nak bangga? Kita datang daripada air mani, air yang paling busuk. Takkan ada orang jual air mani tuan-tuan. Aku nak jual, aku dah susah sekarang, aku nak jual air mani 20 sen, 50 sen. Tak ada tuan-tuan. Lagi mahal air Milo tu, lagi mahal air Nescafe, lagi mahal air teh. Siap tarik lagi, ada orang buat air mani tarik. Tak ada orang nak datang daripada kerabat ke, datang daripada keturunan hebat-hebat bangsawan ke. Tak ada orang nak ambil air mani je. Faham tak? Nak bagi minum. Faham tak? Nak ambil, aku nak ambil lah. Nak ambil sikit apa manfaat lah daripada kau yang hebat kaya raya ni, aku nak air mani kau. Tak ada tuan-tuan. Kita ni, perjalanan kita faham betul-betul ni. Kita ni datang daripada air mani. Kemudian semasa kita membesar, kita ni tai. Perut kita penuh dengan tai. Nampak smart, nampak handsome, nampak kacak, nampak jelita, tapi dalam perut penuh tai. Lah tu cantik ke tak cantik ke, Miss mana ke, faham tak
Kaya mana ke, perut dia tahi tuan-tuan. Kan? Bukan ketul emas, bukan jongkong emas, perut dia tahi. Faham tak? Dah lah perut tahi, amal tak nak buat. Mulut busuk, cakap banyak buruk. Mati besok jadi bangkai. Apa nak bangga sangat ni? Datang daripada air yang busuk, kemudian bawa tahi mana pergi, kan? Mati jadi bangkai. Ulang balik, nak faham ni, kan? Supaya kita semua faham. Allahu Akbar. Kita ni datang daripada air mani. Berlumba air mani tu tuan-tuan. Nak jadi kita berlumba dia. Kan? Berlumba bukan Nescafe, bukan Fersoren. Kan? Ni tak boleh jual kat Starbucks. Kat McDonald's pun tak jual. Nampak? Berlumba air mani tu. Allah, jadilah kita. Sepanjang jalan hidup kita ni, kita bawa tahi kulu kiri tuan-tuan. Kita bawa tahi, mana pergi bawa tahi? Lagi mau sombong ke? Lagi mau angkuh ke? Mana pergi bawa tahi? Dah lah begitu. Tak sedar diri. Kan cakap sombong, cakap angkuh. Allahu Akbar. Sombong. Kadang-kadang sedikit pakaian yang kita ada, kan, pakaian doktor, pakaian cikgu, pakaian pensyarah, pakaian ustaz, kita dah jadi sombong. Macam ni. Kan? Kamu ustaz, tak ustaz, perut tetap ada tahi. Nak bersihkan inilah hati. Allahu Akbar. Kamu engineer ke, doktor ke, kan? Pakar ke, saintis ke, apa ke, perut tahi. Mana pergi bawa tahi tuan-tuan? Allahu Akbar. Dan mati besok jadi bangkai. Allahu Akbar. Faham ke faham ni? Kan? Jadi jangan sombong lah, buang jauh-jauh sombong. Kan? Buanglah jauh-jauh sombong tu. Dan jangan angkuh lah dengan hidup kita ni. Kan? Subhanallah. Kan? Ingat. Subhanallah. Kita hidup ni sekejap. Bukan lama pun. Apa nak sombong sangat dengan dunia ni? Kan? Apa nak rasa hebat sangat dengan dunia ni? Kan? Besok lusa matilah kita. Esok kita dipanggil oleh Allah. Jangan balik dengan keadaan penuh dengan penyesalan. Jangan balik dengan wajah penuh kesuraman. Jangan balik penuh kekecewaan. Kata ulama, pada mahsyar adalah perhimpunan manusia-manusia kecewa. Kata ulama, pada mahsyar itu perhimpunan manusia-manusia penuh penyesalan. Banyak manusia jadikan dunia tempat pesta. Bodoh kita ni. Dan dunia, Allah kata dalam Quran, kalau kau cek senang, kau terpedaya dengan dunia ni. Dunia ni bukan tempat senang. Allah dah bagi tahu dah jelas. Kan? Siapa cari dunia ni untuk senang, dia terpedaya. Bodohlah kita ni. Allah Akbar. Kita dekat dunia ni, mudah-mudahan kita Melayu tak macam tu, orang Islam. Kita makin maju makin telanjang. Cuba tengoklah dunia barat, dunia Arab, sama je. Kan? Lagi maju lagi telanjang. Kan? Allah Akbar. Lagi maju lagi tak ada baju. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Kan? Ada orang kata apa? Ni apa tutup-tutup ni? Kolot. Kan? Apa tutup kolot? Saya pernah buat program dengan budak-budak bandar ni. Bandar-bandar besar ni. Buat camp lah. Kan? Kita suruh pakai baju kurung, dia kata baju kurung tak ada. Kan? Dia kata baju kurung hanya gaya je. Nampak tak? Kita kena bergerak dengan pantas. Jangan sampai anak bangsa kita yang datang daripada air mani yang busuk besok jadi bangkai, kan, berlagak macam orang barat. Berlagak macam mak bapak dewa. Berlagak macam mak bapak orang-orang eksklusif. Kan? Allah Akbar. Kadang-kadang anak orang miskin cakap pun, kita tengok kalau kat madrasah kita pun sama tak? Faham tak? Anak orang miskin tapi cara dia cakap, apa? Orang kaya pun tak cakap macam tu. Kadang-kadang yuran pun tak bayar. Ini cakap ikhlas ni. Supaya kita semua faham. Didik dan tarbiyah anak-anak kita. Supaya dia jangan sombong, jangan angkuh. Manusia paling sombong pun apa lanyak dia. Kan? Hilang daripada peta dunia. Yang ada pun dalam cerita Quran. Itulah Karun. Itulah Firaun. Allahu Akbar. Manusia sombong, angkuh. Rasa kuat, rasa hebat. Mangkai dia. Jadi bangkai. Itulah Abu Jahal. Tapi manusia yang bila kembali pada Allah, dia buat silap, dia lalai, dia alpa, dia leka. Dia buat silap, dia kembali pada Allah. Allah muliakan dia. Itulah Sayyidina Umar. Setiap hari berimpian, berhajat nak bunuh Nabi. Tapi bila Allah bagi hidayah, makam ni sebelah makam Nabi. Allahu Akbar, mulia. Kan? Tengok Khalid Al-Walid. Dia terlibat dengan perang, memerangi Islam. Tapi tiba satu masa bila Allah bagi hidayah, dia memimpin tentera Islam memerangi orang kafir. Itulah singa Allah. Khalid Al-Walid. Nampak tak? Kita ni siapa? Dalam kita ni kita nak pimpin betul-betul. Faham Jangan kita terkilaf dengan pandai. Anak kita pandai, anak kita hebat, anak kita cemerlang. Oi, cek akhlak dia. Cek akidah dia. Cek adab dia. Itu semalam saya bagi tahu dalam ceramah saya. Di waktu malam, di sebuah masjid di Melaka, saya bagi tahu pada mak bapak. Jangan sorok sangat tengok pencapaian akademik anak sampai terlepas bab adab. Tak apalah Pak Riz, dia kecil lagi, dia tak pakai tudung pun tak apa. Nak didik masih kecil je.
Kau dah besar, kau nak didik, dia didik kau pula. Faham tak? Kan? Itu yang kita tengok. Kan? Ada yang dah, kan? Macam founder-founder ada tertentu kan, pakai buka aurat, apa kan. Alah, sedih betul lah. Kan? Kita pun tak tegas. Dia pun macam seakan cabar Islam pula. Kan? Pakai kan, kutuk solat duha lagi. Kan? Ni kurang ajar ni. Allah tak tunjuk. Kau jangan ingat, kau ingat kau lepas. Allah tak tunjuk. Ingat, ada manusia bila kurang ajar dengan Allah, Allah biarkan. Kan? Sebab manusia macam tu, benar-benar menyesal. Benar-benar seksa. Azab tuan-tuan. Sebab besok mati je, startlah azab dia. Masa tu dah menjerit. Rabbana absarna wa sami'na fajirna na'mas salihan inna mukinun. Dah lambat. Dah lambat. Malah ada ayat Quran Allah kata kau, aku bagi kau hidup pun kau kebak balik. Allahu Akbar. Subhanallah. Sangat-sangat merugikan hidup kita. Mudah-mudahan live seperti ini kita ingatkan satu sama lain. Yang bercakap bukan maknanya baik, lebih baik pada yang mendengar. Tak. Kita sama-sama nak jadi yang terbaik. Sebab kita datang daripada kuntu khaira ummah, umat yang terbaik. Kita datang pada umat yang terbaik. Allahu Akbar. Soalan Syafiq, ada soalan? Ada soalan daripada platform F. Soalan pertama daripada Encik Abdul Halim Muhammad Yasin. Ya, Encik Alim. Sering juga buat solat sunat taubat, tapi masih tidak yakin yang taubat diterima Allah. Cara mudah untuk singkir kekhawatiran tentang taubat, saya kerap menziarah pusara bonda, ayahanda, adik, bapa dan mak saudara dengan membaca surah Yasin dan sedekahkan pahalanya untuk mereka dan juga mohon keampunan dari Allah. Kan, satu perkara paling penting Encik Alim dan semua orang yang hadir. Kan, bila kita bertaubat pada Allah, kan, taubat kita tu mesti datang sungguh-sungguh daripada hati. Allah tahu hati kita. Yang kita sungguh-sungguh, termasuk diri saya. Kan, kadang-kadang nak menangis pun payah. Ada orang dapat menangis, ada orang tak dapat. Hati, ni semua soal hati. Bicara hati. Mesti datang daripada hati yang dalam. Deep in my heart. Datang daripada hati. Rasa penyesalan yang sungguh-sungguh. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Kan? Taubatlah sungguh-sungguh, wahai orang beriman, Allah kata, dengan taubat nasuha. Taubat sungguh-sungguh. Berazam, berikrar, berjanji, tidak mahu ulangi lagi. Kan? Lain serah pada Allah. Jangan sesekali kita sebagai hamba memikirkan tentang result. Memikirkan tentang hasil. Sebab hasilnya dituai di akhirat. Jangan sekali fikir tentang hasil. Aku taubat-taubat ni Allah terima tak? Aku beribadah ni Allah terima tak? Satu, kita minta pada Allah. Antara doa kita baca, doa Nabi Allah Ibrahim. Selepas Nabi Allah Ibrahim bangunkan Kaabah, Nabi Allah Ibrahim membaca doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nampak tak? Minta bantuan Allah. Mudah-mudahan segala amal kita Allah terima. Jangan fikir Allah terima tak amal kita. Bukan kaedah tu. Itu bukan cara yang Nabi tinggal pada kita. Jadi setiap apa yang kita harapkan daripada Allah dalam bentuk doa. Faham ke faham? Dalam bentuk doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nampak tak? Seperti mana kita jumpa surah Al-Imran. Surah Al-Imran ayat ke-8. And Nurin, saya dah bagi Nurin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Besar betul. Itu ayat besar dalam surah Al-Imran ayat ke-8 besar. Oh ya Allah, tolong aku ya Allah. Engkau dah bagi aku hidayah, Engkau jangan tarik balik. Engkau dah takdirkan aku jaga solat tahajud, Engkau jangan tarik balik. Ya Allah, Engkau dah takdirkan aku suka bersedekah, Engkau jangan tarik balik. Ya Allah, Engkau dah takdirkan aku berkawan dengan orang baik-baik, jangan Engkau takdirkan, jangan kembalikan takdir aku kepada yang lama. Ya Allah, berkawan dengan orang buruk-buruk. Ini dia surah Al-Imran ayat ke-8. Nampak tak? Sebab tu bila kita ibadah, kebergantungan kita pada Allah tu mesti jalan serentak. Bukan solat, angkuh dengan solat. Sedangkan Allah kata solat itu menghapuskan maksiat, akan menjauhkan kita maksiat. Macam mana pula kita boleh angkuh? Mencipta maksiat, mencipta kerosakan dalam hati, mencipta kebusukan dalam jiwa. Faham tak? Berapa ramai orang buat ibadah tapi angkuh. Berapa ramai orang buat ibadah tapi rasa dia hebat berbanding orang lain. Allahu Akbar. Nabi yang hebat tu kekasih Allah pun tak pernah sombong macam kau. Engkau baru jadi cikgu, baru jadi pesyarah, baru jadi doktor, dah berlagak cakap dengan orang. Allah. Sombong gila kita ni. Kan? Baru sikit jabatan, dah cerita hal orang. Kita marah anak murid kita mengumpat tak habis kat bilik guru. Contoh. Jangan kecil hati. Berlaku kan? Kalau tak ditegur, tak ada ruang lah.
Buat apa kita buat live macam ni? Kau tak boleh tegur. Saya tegur diri saya. Dan saya pandang pada semua orang. Bukan senang nak jadi yang terbaik ni. Nak bawa bendera kuntum khairul ummah ni. Umat yang terbaik. Jadi bila kita beribadah, pada waktu yang sama, kita mohon pada Allah, terimalah ibadahku ya Allah. Tapi jangan kau fikir Allah terima ke tidak. Itu kau dah mencampuri urusan Allah. Itu urusan dia. Dia nak terima tak terima, itu urusan dia. Sebab Allah ni tuan-tuan, sebab tu Nabi baca doa apa? Satu lagi untuk support kita. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Ini doa besar tuan-tuan, Nabi bagi. Ni formula Nabi bagi. Kita sayang tuan-tuan. Allahu Akbar. Pada mereka yang hadir 24 bulan 12, bertemu dengan saya di ballroom Hotel Muzaffar hari Ahad minggu depan, saya insya-Allah dengan izin Allah, mudah-mudahan saya sihat, saya akan kongsikan banyak doa, banyak zikir, banyak formula, dan tak lupa teknik, kaedah, metod. Allahu Akbar. Jangan kau ingat Nabi bukan pakar psikologi, Nabi pakar psikologi. Ada banyak teknik Nabi amalkan, kita tak buat. Ada Nabi bukan sekadar bagi doa, Nabi ada teknik, ada kaedah, ada cara, ada metod. Sayang kita tak ambil tahu. Sayang kita tak buat. Sayang kita tak kisah. Sayang kita lepas tu kita fikir susahlah, payahlah, tak bolehlah, masalah banyaklah. Dan namanya hidup memang masalah lah. Ketika saya duduk ni, saya pun ada masalah. Ada masalah yang berat, bukan senang nak hadapi. Ada masalah yang kita boleh selesaikan dengan mudah. Ada masalah telah bertahun-tahun kita hadapi. Ada masalah menemani kita sepanjang masa kita. Ada masalah menemani kita sejak daripada dulu. Tak settle-settle. Ya, inilah kehidupan. Tapi menariknya bila kita pandang masalah itu, kita nampak Allah. Dan nak sampai ke level itu, tuan-tuan, kita kena baik sangka dengan Allah. Kita kena bermesra, berkawan rapat, berteman rapat. Dan dengan takdir yang Allah kirimkan kepada kita. Bukan senang, tapi itulah kenyataan dia. Itulah pilihan yang kita ada. Pilihan apa lagi? Tadi sempat saya tengok kat TikTok, kan, ada perempuan dia share dia menangis sebab kehilangan suami dia. Suami dia seorang polis. Dia kata, bang tak payah keluar lah bang, abang nampak letih, abang nampak lemah, abang nampak penat, abang ni tak sihat. Tak apa, abang nak kena kerja, abang dah banyak ambil MC ni. Masa keluar, suami dia meninggal, suami dia polis. Saya lalu kat TikTok saya, Allah, dah 2 bulan peristiwa itu berlaku, tapi isteri dia share menangis di depan TikTok. Saya nak nasihat begini tuan-tuan, boleh tak? Kalau tuan-tuan boleh terima pendapat saya, Alhamdulillah. Tak terima pun tak apa. Tapi kita nak raih setiap perbezaan pendapat. Kalau siapa-siapa kehilangan seseorang yang disayangi, terutama orang perempuan kehilangan suami, jangan share kat TikTok, jangan share kat IG, kat Facebook, jangan share. Sebab suami kita nak berhadapan dengan muka nangkir, sebab kita punya akhlak, kita punya karakter sikap. Suami yang hidup, isteri meninggal, isteri tak menanggung setiap perbuatan suami kat dunia. Tetapi bagi seorang isteri yang masih hidup, suami yang meninggal, anda share benda yang tak patut anda share, suami anda kena gembat ke alam barzah. Di saat anda rindu, Nabi ajar apa? Banyakkan sedekah. Nabi ajar apa? Dekatkan diri dengan Allah. Allah tak zalim. Allah ambil pasangan kita, kita akan menyusul. Maka kita bawa banyakkan amalan, tingkatkan amalan, insya-Allah. Jangan menangis tuan-tuan. Bila kamu menangis, kamu tarik simpati orang. Ini salah. Ini tak betul. Kita nak minta ihsan Allah, bukan minta ihsan manusia. Apabila anda menangis, orang ihsan pada anda. Orang kata kesian. Apakah kesian orang tadi telah pun menyebabkan anda hilang rasa rindu pada arwah suami anda? Adakah dengan tangisan-tangisan yang anda lemparkan ketika dirakam, dimasukkan di Facebook, di TikTok, di YouTube dan sebagainya, IG dan sebagainya, telah melenyapkan rindu anda pada suami anda, pada anak-anak anda? Tidak kan? Sekadar paparan cukuplah. Jangan menangis, air mata kamu jadi beban kat suami kamu di alam barzah. Jangan kamu menangis kerana air mata kamu jadi penyusah di alam barzah. Suami anda sedang berada di alam barzah. Bantu dia. Kamu tak perlu tunjukkan air mata kamu kepada khaliak ramai. Itu menunjukkan kita lemah. Sama ada orang tahu atau tidak, yang perlu kita beri perhatian ialah Allah, bukan manusia, bukan makhluk. Wallahu a'lam. Next. Daripada TikTok, Salbia Paris, macam mana cara yang berhemah untuk tegur suami untuk solat supaya dia tak kecil hati? Dia begini,
Kan? Seorang isteri, anda terikat dengan garis pandu sebagai seorang isteri. Kan? Dia macam mak dan anak, anak dengan mak. Mak kita tak solat, kita kata pun berdosa juga. Kan? Sebab dalam Quran ada kata pun berdosa. Apatah lagi mak bila nak sembahyang ni dah berdosa lah. Jadi sebab tu kita minta pada Allah, fatana bijaksana. Wahai Allah, kau anugerahkan aku kebijaksanaan. Kan? Sebab tu kita doa, kata ulama apa? Allahumma faqihu fid din wa alimhu taku wa alimhu hikmah. Allahumma faqihu fid din wa alimhu hikmah. Wahai Allah, berikan aku kefahaman agama ni dan jadikan aku orang yang ada hikmah. Berikan aku hikmah. Jadi orang yang ada hikmah. Maka setiap tindakan kita, kita minta panduan Allah, kita minta bantuan Allah, kita minta bimbingan Allah, kita minta kasih sayang Allah. Sebab tu buat zikir la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Jadikan tu zikir anda 100 kali. Setiap hari jangan tinggalkan. La haula wala quwata illa billah. 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 Jangan tinggalkan zikir tu. 100 kali buat. Pada masa yang sama, kita minta pada Allah, wahai Allah, apa daya dan kudrat aku ya Allah yang sangat terbatas sebagai seorang isteri, aku mohon pada Engkau ya Allah, pandanglah suami aku ya Allah, berikan dia hidayah. Dia tak solat ya Allah, aku takut ya Allah malaikat rahmat tak masuk, aku takut aku tak dapat, aku dan seluruh ahli keluarga tak dapat pandangan kasih sayang Kau, tak dapat mardatilah Kau, tak dapat ihsan Kau. Tolonglah ya Allah, bila dia hidayah. Dia adalah penghulu kepada kehidupan kami, dia adalah ketua keluarga kami, dia adalah imam kepada kami. Tolonglah ya Allah, berilah dia hidayah, berilah dia hidayah, berilah hidayah. Jangan putus asa minta. Kan? Siapa pernah terfikir pada zaman Nabi SAW, manusia yang sentiasa inginkan Nabi dibunuh, akhirnya menjadi orang yang paling sayang Nabi, dan Nabi paling sayang dia. Itulah Sayyidina Umar Al-Khattab. Allahu Akbar. Faham ke faham sahabat-sahabat? Kan? Jadi kita kena sentiasa doa, panjatkan doa, sentiasa mengharapkan belas ihsan Allah, sentiasa mengharapkan bantuan Allah, mengharapkan bimbingan Allah. Kan? Pada waktu yang sama, kamu taat pada suami kamu. Pada waktu yang sama, jadikan diri kamu solehah di sisi suami kamu. InsyaAllah bantuan Allah pasti sampai. Ingat, solat perkara besar, bukan perkara yang remeh. Tidak solat maka game over tau. Tak solat kalau mati, game over. Habis semua amalan, tidak ada nilai. Tak solat, semua amalan tidak ada nilai. Kan? Orang solat tapi Allah tak terima, ada rosak ke mana sini, itu lain. Tapi dia langsung tak solat, rosak dia. Dan penyesalan yang sangat dahsyat tuan-tuan. Sedaya upaya tuan-tuan ni, anda berada kat live saya ni, tolong jaga solat tuan-tuan. Tolong pastikan kita solat tuan-tuan. Kita lelaki, pastikan kita pergi masjid tuan-tuan. Solat jemaah tuan-tuan. Pastikan tuan-tuan. Tolong tuan-tuan. InsyaAllah. Dan kita all out tuan-tuan. Sekarang ada banyak kempen dilakukan untuk jadikan solat subuh berjemaah. Kan? Seperti mana solat jemaat bilangan manusia tu. Alhamdulillah kau dapat capai di masjid-masjid kita. Alhamdulillah. Next. Daripada TikTok, Cik Puan Green. Assalamualaikum Pak Aris. Assalamualaikum. Soalan saya, bagaimana cara kita nak bersihkan hati kita? Hati ni benda paling sukar. Kan? Kadang-kadang kita doa, hati tak bersama. Kadang-kadang kita mengharap daripada Allah, tapi hati tidak menjurus kepada apa yang kita lafazkan, apa yang kita katakan, apa yang kita ungkapkan. Allah. Itu yang sedih dalam kehidupan kita. Kan? Jadi buat amalan hati tuan-tuan. Buat amalan hati tuan-tuan. Buat amalan hati. Zikir. Allahumma. Kan? Banyak buat amalan hati. Faskuruni askurukum. Siapa ingat Allah, Allah pasti ingat dia. Jadi perbanyakkan zikir. Banyakkan zikir tuan-tuan. Dia adalah amalan hati. Dan buat amalan hati. Wahai Allah, jadikan hati aku sentiasa ingat Engkau. Salah satu lagi doa yang Nabi hantar, Nabi share dengan kita, yang Nabi bagi kepada Muaz.
Kan? Apa dia? Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini amalan-amalan Nabi tuan-tuan. Buatlah. Kan? Hati ni kena ada amalan. Bila kita baca Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati, letak kat dada kita. Ini amalan yang saya dapat daripada ulama. Amalan tu memang datang daripada Nabi, tapi diijazahkan kepada kita. Kan? Allahu Akbar. Ini cara dia. Nanti saya akan kongsi banyak benda pada 24 dan 12. Datang tuan-tuan. Saya akan kongsikan syarat dengan program, dengan aktiviti, syarat dengan perkongsian, syarat banyak dengan sharing, banyak dengan perkongsian ilmu. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan saya cuba sedaya upaya untuk memastikan program itu benar-benar berkesan. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk ingat Engkau. Kalau hati dah ingat Allah, hati kita tidak keleka. Kalau hati Allah dah kirimkan kasih sayang dia, hati kita takkan mungkin fikir dunia. Nampak tak kenapa hati kita banyak fikir dunia, fikir power, fikir makwa, fikir harta, fikir aset, fikir projek? Sebab kita tak ingat Allah. Bagaimana nak ingat Allah? Salah satunya bacalah tadi tu. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Banyakkan zikir, insya-Allah. Hati kita nak tahu hati kita kotor tak kotor, tengok mata kita. Mata kita, telinga kita, mulut kita banyak cakap, banyak tengok, banyak dengar benda buruk. Allahu Akbar. Itu maknanya datang daripada hati yang buruk, hati yang kotor. Kan ulama dah pesan, dunia ni kecil, dunia ni sampah, lebih hina daripada sampah. Kan Nabi dah ungkapkan, Nabi dah kiaskan, dunia ni lebih buruk, lebih busuk daripada kambing yang cacat, bangkai kambing yang cacat. Kan Nabi dah bagi tahu macam tu. Belum lagi. Ada kena? Belum lagi. Belum, insya-Allah. Ada pokok, insya-Allah. Apa kita nak kerja sangat dunia ni? Ya Allah, cukupkan rezeki aku. Dah, alhamdulillah. Kau kerja kau tak dapat. Kau kerja kau penat. Fadilah, duduk bawah khemah. Betul lah. Ya Allah. Kita semua biru tanpa kita perasan. Subhanallah. Allah Pak Hitam tak boleh kena hujan. Pak Hitam tak boleh kena hujan. Tapi tak apa, jaga kesihatan bal. Jaga kesihatan, tak apa. Okay, next. Daripada TikTok Nur Silan, betul tu Pak Riz, ramai orang solat banyak buat kebaikan. Ramai orang solat banyak buat kebaikan, tapi perangai tak berubah juga Pak Riz. Kata ulama, Nabi pernah pesan benda ni. Kata ulama, solat lagi sampai kamu jumpa kebaikan. Faham? Jangan berhenti solat. Solat. Ini bagi kita yang sedar, alhamdulillah lah. Bagi orang yang leka dan lalai, jangan kata kita ingat sedih kadang-kadang orang cakap, saya kadang-kadang ceramah ni nampak orang sombong. Perasaan orang angku perasaan orang sedih. Saya nampak tu. Kadang-kadang tengok orang, alah, tuan-tuan tolong masuk masjid, dia tak nak masuk. Borak lagi kat luar tu. Berbual lagi, tapi dia pegang jawatan. Dia ada kedudukan tu. Dia duduk kat luar. Allahu Akbar. Kalau poin yang kita sampaikan tak penting, tapi majlis itu penting. Kalau malaikat turun sebab majlis ilmu, engkau boleh duduk, engkau boleh pula lepak kat luar dan tolak tepi majlis ilmu. Wa man aradat dunya fa'il bi ilmu. Kalau nak dunia, wa man aradat humma fa'il bi ilmi. Kalau nak dunia, nak akhirat, nak dua sekali, humma fa'il bi ilmi. Nak dunia dan akhirat mesti ada ilmu. Kita tinggalkan majlis ilmu, wala sedih betul. Sombong Allahu Akbar. Malaikat turun tau, malaikat. Malaikat memang ada sekumpulan malaikat yang memang Allah aturkan dia untuk turun majlis-majlis ilmu, majlis-majlis selawat. Malaikat turun berduyun majlis ilmu, kita pula boleh lepak, borak cerita orang waktu mengumpat. Sedih tau. Tapi itulah yang saya lalui. Maka bila buat live, saya ingatkan diri saya, diingatkan semua orang. Jangan sombong kalau hanya kamu ulang alik pergi masjid. Jangan sombong kamu jadi imam, jadi pengurusi masjid. Tak ada apa benda itu semua. Yang kita takut, pakaian kita, jawatan kita, status kedudukan kita menjadi sebab kita jauh dengan Allah. Saya
Saya pernah kena maki dengan pengurusi masjid. Dia cakap, asalnya masa tu PKP. Kan, saya ni kan jenis degil ni kaki. Kan, alah, nak cuci-cuci hidung ni semua, nak pakai leceh. Kan, sekarang kan, Melaka top dalam Malaysia. Menyambut kedatangan tahun Mahmud Melaka. Melaka nak sambut tahun Mahmud Melaka tau. Orang Melaka, come on, sihat. Yang dah injek-injek ni. Asal kena lagi tu? Yang dah injek-injek tu. Injek kat mana? Kat sini kan? Sekarang tu kau, injek kat buntut. Tunjuk punggung sikit, yang berkarat tu kan. Kalau next time, kalau lepas nak injek, kata nurse tak nak. I tak nak injek kat sini. I rasa tak mencabar di I. I nak punggung. Punggung I ni memang I basuh dengan klorok setiap pagi. Kan? Cantik punya. Lemon. I sapu dengan lemon punggung ni. Kan? Pastikanlah spender mahal pakai sikit. Pakai spender mahal. Buka-buka tengok doktor tengok cu tak lepas. Kan? Dah injek pun kena kan. Lepas tu yang suruh injek tu senyap ke sekarang? Senyap je. Kan? Orang tanya sekarang ni, dah injek pun kena, masih kena lagi pahal. Kan? Orang tak injek tu boleh lah tu lah. Orang tak injek. Kan? Yang injek pun kena lagi. Allah Akbar kan? Satu, dekat dengan Allah sahabat. Jangan gunakan pendekatan kita jaga kita. Ini dalam tasawuf ni salah. Dalam bab tasawuf ni salah. Dalam bab tasawuf Allah jaga kita. Mana mungkin kita jaga kita? Siapa kita jaga kita ni? Dalam bab tasawuf, dalam bab lain tak apa. Kita cakap bab tasawuf. Yang kita tak boleh jaga kita. Anak kita pun kita boleh jaga. Dia pergi sekolah, kita nampak ke? Tak nampak. Kita bergantung harap Allah. Ya Allah tolong jaga anak aku, ya Allah. Kan? Sebab anak kita di sekolah, siapa nak jaga? Macam Mak Iqbal. Sekarang dekat Johor. Iqbal kata, ya Allah tolong pandang mak aku, betul. Kita tak boleh jaga mak kita. Betul tak? Kita minta bantuan Allah. Kita minta ihsan Allah. Kasih sayang Allah. Faham ke faham? InsyaAllah. Next. Daripada TikTok hamba Allah, apakah ada kesan kepada arwah suami di alam sana seandainya si isteri di dunia berkelakuan tidak senonoh? Woi, confirm lah. Tu aku cakap, jangan kau memain. Benda ni nanti kita terangkan masa seminar 24 dan 12. Kita akan bincang benda ni. Bagi mereka yang dah suami meninggal dah hadir dalam barzah, kau jangan ingat kau lepas. Tolonglah, sayang suami kan. Lepas tu kau buat hal. Alah, keluarkan jantan sana, keluar jantan sini. Jangan tuan-tuan, kesian dia lah. Suami tak lepas. Suatu kita yang jantan ni, nampak tak yang jantan ni kan? Kita kena tarbiyah bini kita tau. Kena bangunkan bini kita. Jangan hanya cakap, saya ada kenalan dulu. Dia kata pada isteri dia apa? I kalau tak ada, I kalau meninggal, you jangan kahwin lain. Ini betul ni, kisah benar. I kalau meninggal, you jangan kahwin lain. You tahu tak apa yang berlaku? I nak cerita kat you sekarang. Kan? Tak sampai 2 tahun, bini dia kahwin satu lagi. Bini kahwin lain. Nampak tak? Nampak? Jadi kau lelaki, kau tak payah pesan benda-benda pelik tu. Isteri kau ada nafsu. Isteri kau muda lagi. Baru 30-an, 40-an. Kalau kau berpisah 89 lain. Tak payah pesan, boleh tak kahwin. Kan? Yang kalau I meninggal, yang you jangan kahwin lagi tak? Ya bang, I tak akan kahwin lagi. Usia kita pun dah 96 tahun. Memang tak akan kahwin dah 96 tahun. Ini kau nak meninggal. Kau dah tahu doktor kata tak lama lagi kau meninggal. Kan? Kanser contohnya setahun lagi, 5 bulan lagi. Isteri kau pun 28 tahun. Kau tak payah pesan. Yang kau kena buat sekarang, bangunkan dia menjadi isteri yang baik. Kalau saya meninggal, tolong jaga akhlak. Jaga adab. Kalau saya meninggal, tolong jaga pergaulan. Tolong jaga tutur kata. Susah saya kat dalam kubur ni. Allahu Akbar. Satu ramai orang tak faham. Dia ulang alik masjid. Tapi isteri dia berpoya-poya. Isteri dia buat maksiat. Isteri dia kat pejabat, dekat organisasi, kat industri. Tak jaga adab, tak jaga akhlak, tak jaga kedudukan sebagai seorang isteri. Habis dia. Allahu Akbar. Memain ni orang perempuan ambil berat ni. Ambil berat. Engkau pakai baju nampak punggung. Suami engkau seksa tu. Dunia akhirat dia kena. Dia hidup lagi. Allahu Akbar. Dayus tu. Itulah dia panggil dayus. Kan? Isteri pakai nampak semua. Nampak semua. Over, siapa tak nak tengok? Ini masalah ni. Kata guru saya, ni masalah. Ni masalah kita.
Kita lelaki nak jaga iman bukan senang. Kan? Sampai juling-juling lah, tutup mata. Tutup mata. Dan tutup mata tu nampak lagi tu. Walah, mak kau hajar betul. Kan? Sebab tu, guru saya pesan apa? Tundukkan nafsumu, maka tertunduklah hatimu. Tundukkan nafsumu, maka tertunduklah matamu. Tundukkanlah nafsumu, maka tertunduklah bicaramu. InsyaAllah. Orang bercakap sombong-sombong ni pasal apa? Nafsu dia tak dapat tunduk. Kan? Dia ada dunia dalam hidup dia. Dia ada dunia dalam bicara dia. Habis. Next. Daripada TikTok bakal jenazah. Macam mana nak elak dengan kawan kerja yang suka borak hal orang? Hal dunia tak larat ada kau. Kemana kau pergi pun kau takkan jumpa. Kau takkan lepas diri. Akhir zaman, manusia banyak tinggalkan Allah. Manusia sikit je jaga agama. Akhir zaman, ni lah akhir zaman ni, kata guru saya. Akhir zaman, zaman kita ni, banyak manusia tak pergi masjid, sikit sangat pergi masjid. Banyak manusia mengumpat, sikit sangat jaga akhlak, jaga adab, jaga tutur kata. Banyak manusia ambil hak orang, sikit sangat yang jaga hak orang. Banyak manusia kutuk orang, sikit sangat yang diamkan diri. Faham? Jadi yang buat maksiat tu banyak, sikit sangat orang jaga amal. Kita kena terima hakikat. Kemana kau pergi pun, engkau akan jumpa orang cerita hal orang. Jadi apa kau nak buat? Kau jaga amal kau. Engkau jadi dinding yang ketat, yang keras, yang kukuh, yang utuh. Faham tak? Datang apa pun tak akan masuk dalam dinding tu. Tak akan menyerap masuk dalam dinding tu. Sebab dia berkualiti. Dia ada integriti. Faham? Orang cerita biarlah. Tak masuk mana-mana pun. Okey, dah. Minta maaf. Aku ada kerja nak siapkan ni. Nampak? Kita mengelak. Nak kata, Astaghfirullahalazim. Ya ahli, Ya ahli kubur. Marah pula dia. Ahli neraka. Tak habis-habis mengumpat orang. Marah dia. Faham tak? Kita kata, minta maaf lah. Aku nak siapkan kerja aku. Elak macam tu je. Bila kita mengelak, kita doa untuk dia. Ya Allah, jadilah kawan-kawan aku orang-orang yang kau beri hidayah. Jauhkan mereka, ya Allah, daripada mengumpat hal orang. Doa kita jangan putus, Jangan kita pula bercakap tentang diri kita yang mulia. Siapa yang mulia ni? Allah berhak tentukan siapa mulia. Bukan kau tentukan siapa yang mulia. Faham tak, Allah yang berhak tentukan siapa hamba dia yang dia nak muliakan. Siapa yang dia nak sesatkan. Dia nak pesongkan jalan dia. Itu hak Allah. Tugas kita, kalaupun kawan kita nampak teruk, doa kita tetap jalan. Ya Allah, tolonglah ya Allah, selamatkan kawan aku, selamatkan iman dia, selamatkanlah dia ya Allah. Nampak tak? Tapi kita minta pada Allah. Lama-lama orang tak selesa nak borak dengan kita. Minta pada Allah. Orang perasan kita ni tak suka dengar maksiat. Kita minta pada Allah. Akhirnya apa? Orang rasa malu nak borak hal orang pada kita. Kita mintalah pada Allah. Tak minta, macam mana nak elak? Pejabat bukan besar pun. Pejabat kecil. Ada 4-5 orang. Ada 5 orang dah pejabat. 4 kaki mengumpat, engkau seorang yang tinggal. Faham tak? 4 kaki mengumpat, engkau tinggal seorang. Nampak tak? Jadi, jadikan doa itu sebagai senjata orang mukmin yang selamatkan kamu. Pak Riz, saya terpaksa dengar. Pak Riz, kau tak ada orang tak kawan dengan kau. Engkau sekarang fikir sekarang. Engkau nak Allah kawan dengan kau ke? Engkau nak kawan tu kawan dengan kau? Engkau nak kawan dengan siapa sekarang? Nak baik dengan Allah kan? Maka tinggalkan maksiat. Tapi cara mesti bijak. Macam saya kata tadi lah, aku banyak kerja nak buat, minta maaf lah Bila dia cakap ni, engkau ni asal aku cakap kau ada kerja. Aku tak nampak pun kerja. Minta maaf, aku ada kerja betul lah. Macam tu je lah. Faham tak? Orang perempuan. Kalau lelaki yang suka mengumpat, halah, sedih betul lah. Sebab perempuan memang macam tu. Kita ubah sekarang, bukan macam tu. Kita jadi orang perempuan yang jalannya jalan ihdinas siratal mustaqim. Jalannya jalan Siti Khadijah Al-Kubra. Jalannya jalan Siti Fatimah Az-Zahra. Jalannya jalan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nak pilih jalan tu. Faham tak? Jalannya jalan orang-orang beriman. Jalannya jalan Rabiatul Adawiyah. Sesuai dengan nama madrasah saya. Sesuai dengan nama anak saya. Sesuai nama syarikat saya. Rabiatul Adawiyah. Kenapa Pak Riz pakai nama tu? Untuk ingatkan saya. Yang jahil ini. Yang banyak silap ni. Banyak salah. Rabiatul Adawiyah sentiasa terungkap namanya dalam kehidupan saya. Maka saya akan mudah diingatkan tentang perjalanan orang-orang sufi. Perjalanan orang-orang yang dekat dengan Allah. Ni sufi perjalanan ni. Allahu Akbar. Next.
Daripada TikTok Alam Fana. Tadi bakar jenazah ni alam fana. Macam mana nak elak fitnah akhir zaman ni? Madilah. Bawah ni lah. Duduk bawah. Kena hujan kan? Duduk. Semua nak jaga kesihatan. Ya Allah, program dah dekat. Jaga kesihatan. Macam ni tak apa. Kan? Ini kulit tebal lah. Kan? Apa dia tadi kau baca? Aku dah lupa. Macam mana nak elak fitnah akhir zaman ni? Akan kita baca tu, Nabi ajarkan. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni a'udzubika minal qabri wa min. Kan? Baca doa tu sebelum bagi salam. Doa tu, cari kat Google ada. Doa yang Nabi ajar sebelum bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum bagi salam tu, Allahumma inni a'udzubika minal qabri. Kan? Baca doa tu. Kan? Ya Allah, jauhkan aku daripada azab kubur, daripada fitnah Masih Dajjal. Baca, insya-Allah. Kan? Jadi kat istiqamah. Jaga doa tu sebelum bagi salam. Tu mustajab tu tuan-tuan. Amalkan tu hadis. Itu Nabi suruh. Kita tak buat. Engkau ya Allah, hindarkan aku daripada fitnah akhir Dajjal. Nabi bagi formula, kau tak nak buat. Buatlah. Kan? Kan? Doa tu baca sebelum kita bagi salam. Mesti baca. Mesti baca. Faham? Lepas habis bagi salam ni, dua doa ni Nabi ajar kan? Satu dalam solat, satu di luar solat. Dalam solat, Allahumma inni a'udzubika min qabri wa min azabi jahannam wa min fitnahi Masih Dajjal. Kan? Baca. Baca doa tu. Kemudian habis doa tu, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ada orang baca dalam doa. Dalam doa tu ada doa tu. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tapi kami melalui pengijazahan ulama kepada kami baca selepas bagi salam, kami baca benda tu. Itu hadis. Allah Akbar. Benda besar. Itu baru kita dapat, insya-Allah kita tak akan mampu pimpin diri kita tuan-tuan tanpa bantuan Allah. Kita tak akan mampu, melainkan ihsan Allah. Minta bimbingan dia, minta kasih sayang dia. Jangan sombong. Bila Dajjal sampai, kau janganlah over diri kau nak lawan Dajjal. Confirm ikut Dajjal. Nabi dah pesan benda tu. Itu Nabi pesan. Jadi berhati-hati tuan-tuan. Jangan angkuh, jangan sombong. Hidup akhir zaman ni. Next. Daripada TikTok Nafis Bad, kejayaan manusia terletak di mana, Pak? Apa dia? Kejayaan manusia terletak di mana? Kejayaan manusia terletak apabila engkau dipandang oleh Allah dengan takwa yang kau miliki. Itulah kejayaan manusia. Bila Allah reda setiap apa yang kau buat. Allah reda dengan setiap apa yang kau perolehi. Dan kau dipandang Allah atas tekad takwa. Itulah kejayaan. Rumah besar. Bini bukan main cantik. Wah, suami bukan main handsome. Tak berkaitan. Apa? Cantik, kereta besar, bisnes banyak. Allah tak pandang semua tu. Allah pandang pada takwa kita. Keuntungan paling besar seorang pemimpin bila dia bertakwa. Kemenangan seorang raja bila dia bertakwa. Kemenangan seorang hamba bila dia bertakwa. Kemenangan kepada seorang anak bila bertakwa. Ibu ayah takwa. Takwa itu paling besar. Itu baru kejayaan sebenar-benarnya. Takwa. Takwa. Faham tak? Takwa. InsyaAllah. Wallahualam. Next. Datang 24 dan 12. Saya jemput anda secara eksklusif datang. 24 dan 12. Jumpa saya di Ballroom Hotel Muzaffar. Di Melaka. Orang luar Melaka. Sambil datang tu, lepas tu jalan. Isnin masih cuti. Jalan ke? Atau jalan awal kan? Datang hari Jumaat. Raun Melaka. Kan? Mana tahu ada rezeki. Kalau siapa-siapa. Kalau saya tak sibuk mungkin. Kan mak saya tak janjilah kan. Mana tahu boleh jumpa kan. Wallahualam. Tapi saya tak janjilah. Memang sibuk gila. Kan? Ada orang WhatsApp kita. Rakam suara nak jumpa. Saya manusia biasa. Allahu Akbar. Kadang-kadang orang nak jumpa saya ni merayu. Saya tak ada apa-apa kelebihan tuan-tuan. Jumpa saya untuk apa? Faham tak? Saya buat live je. Saya manusia biasa. Kentut busuk. Faham tak? Tak ada apa tuan-tuan. Ada orang Kak Mardiana tu kan. Dia mesej. Dia WhatsApp. Dia apa? Rakam suara. Nak jumpa Pak Riz. Aku tak ada apa lah. Aduh. Kan? Kadang kita pun tak tahu. Mesej masuk pagi tadi ni. Nak jumpa. Pasal anak-anak. Aduh, ya Allah. Kan? Bukan mengeluh. Tapi saya tak uruskan masa tu. Terkejau. Dengan keadaan kesihatan saya yang terhad ni. Kan? Tak bagus lah kan. Kita batuk-batuk depan orang. Nak jaga ni. Ayah ni tak nak batuk.
Mak, kalau batuk keluar emas, alhamdulillah. Jongkok emas. Aku batuk banyak kali. Aku cakap, okey, program batal sebab jongkok emas dah keluar. Faham tak? Tuan-tuan ni, masing-masing kita doa lah. Ada orang saya dapat jumpa, ada orang saya dapat jumpa, bukan sebab saya sombong. Jangan salah faham tu. Ya Allah. Saya ni sponsor kat Madrasah Paris beribu-ribu. Nak jumpa payah. Tak nak sponsor lagi. Alah, jangan macam tu. Kamu sponsor Madrasah Paris kerana Allah. Bukan kerana Paris. Faham tak? Saya ni orang yang terhad. Dia punya keupayaan. Bapak saya beruzur tu. Ni dah 2 hari saya tak balik ni. Kan? Sebab saya tak sihat kan. Saya tak nak bapak saya pula batuk kan. Bapak saya dah uzur. Allahu Akbar. Kan? Jadi masa saya sangat terhad. Harap faham masing-masing. Kadang-kadang orang nak jumpa. Allahu Akbar. Aku tak ada peruntukan. Tak dapat luluskan peruntukan. Kan? Allahu Akbar. Next soalan. Daripada TikTok Iwan, harta yang habis bayar dengan hasil riba halal atau haram? Macam ni dia ada riba. Settlekan. Bayar. Kan? Kamu ada kabel XP, keluar duit XP, bayar rumah terus. Kan? Supaya riba tak berjalan lagi dah. Itulah satu cara lah. Kan? Sebab kabel XP dia dah potong semua. Kan? Dia ada zakat. Memang lah. Dia macam ni boleh juga. Mana-mana yang dikiraan ada riba tu, kan, hantar dia kat madrasah. Dia benalah tandas. Dia betulkan jalan gaya. Macam tu lah. And Allah, next. Hujan. Dekat dengan zinc. Ni saya ni berhujan ni tuan-tuan, dalam rumah, dalam kereta. Syok. Aku tengah berhujan ni. Handphone pun dah kena hujan. Kan? Betul-betul depan mata. Nampak apa Allah Akbar. Nampak lubang hidung. Ni kat gazebo. Tapi depan ni hujan ni. Ada sikit dapat lah kabut sikit. Allah Akbar. Kalau baik kadang-kadang angus. Doktor tak percaya tau. Doktor tak percaya. Ada soalan? Daripada TikTok Rosalinda. Tapi kalau kita kahwin baru dengan suami baru, suami lama dah tak sangkut apa. Betul. Kahwin saja suami baru, terputuslah suami lama tu. Suami baru lah yang akan tanggung. Engkau pakai baju dedak aurat, suami baru lah tanggung. And engkau bertepuk tampar dengan suami orang, dengan kawan-kawan kat pejabat, suami baru tanggung. Kau tak, suami kat dalam kubur tu tak dapat bela diri dia, kesian dia. Kan? Suami tu kena tanggung tau, kesian dia. Tapi bila kamu kahwin, settle. Saya tak boleh kahwin, Pak Di. Saya rindu pada suami saya. Cinta saya mendalam. Kalau betul kau cinta, jaga akhlak kau. InsyaAllah. Kalau betul cinta. Dua-dua ke syurga Allah. Dua-dua ke jannah. Macam Iqbal. Mau pergi jannah kan? Oh, salah orang nampak? Aduh, ya Allah. Orang kata pergi jannah, dia kata salah orang. Aduh, tengok betul lah. Oh, tak mau pergi jannah mak. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Astaghfirullah. Aku cakap macam Iqbal kan, dia kata bukan kata salah orang. Aduh. Astaghfirullah. Orang doa yang baik waktu hujan ni. Aduh. Soalan Syafiq. Apalah Abang Iqbal kita ni. Orang doa baik pun dia tak nak. Ada soalan Iqbal? Ada soalan kambing? Kita ada kambing tuan-tuan, kalau nak buat kekah kan, nak buat kenduri. Tapi last kali 23 tu last 23 last. Sebab tu kita buka tahun depan, pasal kita dah habis program kan. Kita cuti panjang ni.
Nanti kita jumpa tuan-tuan Kita buat live kat Kedah, kat Perlis. Ada kawan-kawan kita kat Langkawi tak? Saya nak naik ke Langkawi lah. Saya nak pergi Langkawi. Nanti Pening saya berada di ada tarik kalau nak jumpa-jumpa sekejap boleh lah. Okey, soalan. Daripada puan budak TikTok Tina 24, saya tengah puju anak bawa saya pergi dengan selamat. Alah sian puan, ya Allah. Banyakkan doa, sedekahkan surah Al-Fatihah pada anak. Ya Allah, dengan berkat surah Al-Fatihah. Dengan berkat surah Al-Fatihah, ya Allah, Engkau berilah dia hidayah, Engkau bukakan hati dia, ya Allah, agar dia nak bawa aku pergi majlis ilmu. Minta macam tu. Apa dia? Aku lihat kat dekat sana. Kat Melaka. Program kita dah ubah tau kat Melaka di hotel Hotel Muzaffar Aikro Ballroom. Hotel Muzaffar Aikro. Cantik, hotel cantik. Very exclusive. Sini venue Islam. Ramai Pening Paris. Johor Paris. Itulah bila aku buat kat Penang tak ada orang datang. Aku buat kat Johor tak ada orang datang. Dulu aku buat kat City Convention Center. Orang Melaka kata jauh sangat. Bila aku pindah kat Melaka, haram orang Melaka tak ada. Kan? Jauh lah kalau Melaka nak pergi. Aku pindah ke Melaka. Kan? Yang datang paling banyak ni orang Kedah, orang Pening, orang Pahang. Kan? Sabah Sarawak pun ada. Singapura pun ada. Ada pula semalam ceramah. Kan? Orang Melaka kata, kenapa buat kat Melaka? Tak buat jauh sikit. Aku rasa macam nak gencu je dengan sambal belacan. Faham tak? Memang tentulah sifat kita manusia ni kan. Macam itulah. Hati tak pernah puas. Ada je. Kan? Buat kat Melaka, dia kata buatlah jauh sikit. Orang Melaka cakap. Bila aku buat kat Selangor, itu, dia kata apa? Jauh sangat. Yang orang tu pun tak mana gaib. Kan? Dia masuk ke mana? Aku takut dia masuk ke alam bunian. Kan? Lang buana. Soalan dia. Orang YouTube tak nak tanya soalan orang YouTube. Tak ada. Tak ada soalan YouTube. Seorang kena pegang YouTube supaya boleh baca soalan kat YouTube. Kesian orang kat YouTube. Kita buka 3 channel terus YouTube, Facebook, TikTok terima kasih sahabat-sahabat YouTube. Saya baru cuba live kat YouTube ni. Allah Akbar. Dah lama kat Facebook paling lama. Tapi Facebook saya dah kena block. Tapi saya malah nak buka yang baru. Dia block live saya. Maknanya dia sekatan tu ada lah. Boleh buat live tapi sekatan. Setahun saya tak boleh buat live. Satu saya berubah kepada TikTok. Tapi TikTok ni dia tak boleh cerita lebih-lebih sikit. Sekarang dia block. Dia ada piawai dia sendiri. Jadi sambil-sambil tu saya buat kat YouTube lah. Kongsi satu yang baik, insya-Allah. Ustaz, macam apa ni ya Bangladesh. Ada ni live. Iqbal tengok macam tak puas hati je. Siapa nak jumpa Iqbal datang Handsome orang dia. Handsome. Orang dia kecil-kecil. Montel. Molek. Comel. Cik Mat orang lama tak apa. Cik Mat orang lama. Kan? Kalau tengok orang pakai standar, pakai samping tu, itulah dia Cik Mat. Kan? Nampak cahaya tu dia lah tu. Okey, soalan. Daripada Umu Aiman di TikTok. Assalamualaikum Paris. Nak tanya macam mana nak kuatkan diri dari masalah. Kita semua ada masalah. Jangan lari masalah. Jangan lari masalah. Manusia yang hebat di sisi Allah ialah manusia yang kebergantungan daripada Allah mutlak. Paling tinggi. Jangan lari masalah. Contoh kita ada masalah dengan suami kita. Nak lari buat apa? Suami kita kau lari pun dia tetap suami kita. Isteri kita tetap isteri kita. Faham tak? Allahu Akbar. Sebab hujan. Kecil kan boleh diri kat sini. Tak apalah Syafiq dah hujung. Kan? Kenapa nak lari? Kan? Rasulullah SAW
ketika berhadapan dengan masalah, buat tuan-tuan, buat Rasulullah ketika ada masalah, Rasulullah akan solat sunat 2 rakaat. Saja aku solat sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Saja aku solat sunat 2 rakaat. Dah. Allah, masukkan niat. Wa akbar. Minta bantuan Allah. Sujud terakhir minta bantuan Allah. InsyaAllah. Jangan lari bermasalah. Kita kena hadap masalah. Kita kena hadapi masalah. Bila kita hadap masalah, kita minta bantuan Allah. Bila kita hadap masalah, kita minta kekuatan daripada Allah. Sebab dia yang maha kuat. Ya Hayyu Ya Qayyum. Jadi jadikan itu juga zikir. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Allah, Kau maha berdiri, Kau maha hidup. Ya Allah, tolong aku, Ya Allah. Jadikan aku orang yang Kau beri kekuatan. Allah Masalah. Terima kasih. Iqbal. Terpandang muka Iqbal nampak. Ni Iqbal. Kan? Kita minta bantuan Allah. Itu paling penting. Lari sejauh mana pun, masalah yang lain akan datang. Faham tak? Masalah ni macam pintu. Kau buka satu pintu, masalah akan nampak pintu-pintu lain yang sedang menanti kau. Setiap pintu tu, engkau kena buka pintu tu. Kau tak boleh teruskan perjalanan hidup kau. Setiap pintu yang kau buka, akan ada masalah menanti kau. Kena faham, siapa-siapa ikut cara Nabi, siapa-siapa sayang Nabi, siapa-siapa mencintai Rasulullah SAW, maka dia pasti akan dihadapkan dengan masalah. Sebab Nabi, sepanjang perjalanan Nabi, penuh dengan masalah. Syarat dengan masalah. Jadi jangan lari daripada masalah, hadap masalah tu. Kau hutang berapa banyak pun, hadap. Kena maki, kena kutuk, kena hina, kena caci, kena dimalukan, hadap. Sebab kita yang berhutang. Orang tagih hutang tu cara tak adab, tak beradab, cara dia tak sopan, dia memalukan kita, tampal gambar kita kat setiap tiang TNB. Kan? Dia siram kita pinjam alung simbah cat. Adab. Bukan upah orang bantai alung. Adab. Cari NGO yang boleh jadi orang tengah untuk kita selesaikan hutang tu. Jangan lari. Faham tak? Saya akan kongsi cerita kawan baik saya. Macam mana dia berhadapan dengan alung. Kisah benar. Banyak benda lah. Kalau saya nanti kalau ada soalan-soalan keluar, nanti saya kongsi banyak. Allah, banyak. Alung tuan-tuan. Kawan saya. Kawan saya ni gangster. Kali bila berhadapan dengan alung pun dia kalah. Walaupun dia gangster. Kan? Dia berhadapan dengan alung pun dia tak cukup kuat. Kan? Saya ingat. Saya tak tahu dia masih hidup atau tidak. Kan? Tapi saya nak kongsi nanti kalau ada rezeki di 24 dan 12. Wallahualam. Hadap. Kena hadap. Jangan lari. Saya akan bagi formula nanti. InsyaAllah boleh selesai. 2 juta, 3 juta hutang, 4 juta. InsyaAllah selesai. Cari Allah. Ada jalan, ada cara, ada teknik, ada kaedah. Kita kan hamba dia. Dia sayang kita. Dia ni, Allah ni paling sayang kita. Sebab tu kita ni umat dia yang pertama masuk syurga. Ada umat Nabi lain tau. Tapi tak. Umat Muhammad dulu masuk syurga. Baru umat Nabi lain akan turut serta. Nabi Musa ada umat. Nabi Isa ada umat. Nabi Abah Ibrahim ada umat. Nabi Daud ada umat. Nabi Nuh ada umat. Allah Akbar. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat baginda masuk dulu. Baru dituruti umat-umat yang lain. Hebat kita. Kalau itu Allah dah bagi kita kedudukan setinggi itu, kat dunia Allah tolong kita kacang lah, tak ada hal lah. Tapi kena kuat lah, kena tabar. Ya faham. And saya kadang-kadang ada masalah datang pun terduduk. Ketika terduduk tu cepat-cepat bangkit. Allah ada. Ingatkan. Walaupun sulit, walaupun payah. Kadang-kadang di luar kemampuan kita, di luar keupayaan kita, tetap Allah. Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Ada jalan ni, insyaAllah. Subhanallah. Next. Daripada TikTok South. Salam, rasa was-was tak buat yang terbaik untuk arwah Abah walaupun dah buat yang termampu. Dikira anak dahaka ke? Dia macam ni sahabat ni. Dalam kehidupan, memikirkan tentang dosa-dosa itu besar dan kedudukan di sisi Allah. Tapi mesti disertakan dengan amal. Sayyidina Abu Bakar cukup risau dengan amal kebaikan yang dibuat. Takut nak buat maksiat. Takut perbuatan dia Allah tak. Ini adalah amalan sahabat. Jadi kita yang tak ada amalan, tak seberapa ni, boleh relax lagi. Tak risau pun. Risau kepada ibadah kita adalah ciri-ciri orang-orang beriman.
Jadi bila anda dah buat yang terbaik untuk mak bapak anda fikir terbaik tak? Tingkatkan lagi, mantapkan lagi, perhebatkan lagi, teruskan istiqamah, itu paling penting. InsyaAllah Allah ada bersama anda, sahabat. And Inna Allah ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang sabar. Sabar dalam mengerjakan ibadah, sabar dalam mengerjakan amalan, sabar dalam mengerjakan kebaikan, insya-Allah. And sabar ni bukan hanya berhadapan dengan masalah, sabar juga ketika buat amal baik, sabar ketika buat ibadah, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nampak And insya-Allah bantuan Allah pasti sampai. Wallahu a'lam. Okey, ada? Terima kasih Razman. Daripada TikTok Salbi Hasan, Faris, ada tip tak disayangi ibu mertua? Disayangi ibu mertua. Kita kena buat lagu, satu lagu Mertuaku, kenapa kau pilih bulu? Mertuaku. Yeah. Dia macam ni tau. Kau buat apa yang Allah suruh, lain serah pada Allah. Engkau buat apa yang Allah suruh. Jangan harapkan kasih sayang makhluk, engkau pasti terluka. Harapkan kasih sayang Allah, pasti kau suka. Jangan harap kasih sayang makhluk, engkau pasti berduka. Pasti ada luka, pasti berduka. Tapi carilah kasih sayang Allah, engkau pasti akan gembira. Maksudnya apa Pak Riz? Engkau buat baik pada mak mertua engkau. Dia bagi baik tak bagi, dia balas tak balas, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kau dengan dia, engkau buat yang terbaik. Engkau datang bawa makanan, bagi duit setiap bulan, dan ajak pergi umrah, kan, ajak pergi shopping kalau ada duit. Kau masih tak dapat miliki hati dia. Kau jangan buat untuk hati dia, buat kerana Allah. Nanti kau dapat hati dia. Kalau kau buat untuk hati dia, manusia tak pernah puas, tuan-tuan. Kan? Ibu ni manusia biasa. Dia juga makhluk biasa bernama manusia. Ada ibu suka jaja cerita anak-anak. Ada ibu suka kutuk anak. Ada ibu suka mengumpat. Anak yang dia tak suka, dia umpat di kalangan adik-beradik lain. Banyak. Kau nak cari buruk tu banyak. Tapi kita sebagai anak, kita sebagai menantu, jangan cari buruk mak bapak kita. Buat yang terbaik, lain serah pada Allah. Allah akan hadirkan yang baik pada kita. Kalau sampai penghujung mak mentua kita, dia masih tak suka kita, kita puas, kita dah buat yang terbaik. Nampak tak? Dia akan tahu besok dia mati, dia tahu. Siapa di kalangan anak-anak dia, menantu dia yang terbaik. Dia akan tahu. Besok dalam kubur dia tahu. Kita tak perlu heran. Tak perlu nak buat, nak orang tahu. Kita buat ni, cukup Allah tahu. Nampak tak? Nak beli hati mertua, jangan kau tabur duit. And engkau taburkan kasih sayang. Faham tak? Orang bagi duit, belum tentu dapat sayang. Kau tabur sayang. Macam ni tu Pak Riz. Budi bahasa engkau, akhlak engkau, adab engkau. Nampak tak perkataan kau, bicara engkau, InsyaAllah. And nak bagi bulan duit, nak ajak shopping, itu semua suplemen. Tapi yang penting akhlak engkau, sikap engkau, and yang kau terjemahkan dalam hidup tu, itu paling penting. Balik rumah mak mentua, terus seng-seng lengan, bersihkan apa yang patut. Jangan kau over sangat, nanti mak mentua rasa kau macam ada mentua dia cocok kat belakang. Dia anak perempuan dia pemalas, Malaysia. Malaysia. Ni penyakit apa penyakit sia-sia ni Apa ni? Contohnya? Apa lagi? Seleksia. Disleksia. Amnesia. Ni itu penyakit betul, ni penyakit sia-sia. Kan? Dia bila menantu datang, basuh pinggan, mop, dia sebagai mentua tak pakai akal. Dia borak dengan anak-anak dia, nak tunjuk bagus satu. Mak layan. Macam bagus mak. Punya tak tahu nak cakap mana. Memang ada macam tu. Kau railah menantu kau datang, sing-sing lengan, mop, basuh pinggan, dah kau fitnah dia. Janganlah nak kau level-level bangkai. Malas. Basuh baju tak nak, engkau dah tua 70 pun basuh baju untuk anak. Menantu datang tolong engkau dengan anak engkau cerita pasal ini memang ada sebab saya dah ada kes. Nampak tak Anak dia malas, anak bongsu malas. Kan? Lepas tu tak kahwin-kahwin. Dia lah jaga anak bongsu dia. Normal bukan tak normal. Kan? Tapi
basuh baju untuk anak, masak untuk anak. Bila kakak ipar balik, dia kutuk kakak ipar. Ajak mak pula borak, kutuk. Tak betul Jadi menanglah hati siapa pun, mak mentua ke, bapak mentua ke, adik-beradik ipar ke, dengan akhlakmu. Kan? Dengan sifat baikmu. Apa tu, Pak? Itu dengan satu. Asal tu dah panjang ni. Okey, insyaAllah. Boleh? Ada soalan? Sebelum kita berhenti. Daripada kita ambil soalan lain. Daripada telefon F lah. Telefon F, Rose Liza. Macam mana nak tundukkan hawa nafsu, Pak Aris? Nak tundukkan hawa nafsu, jagalah akhlak. Jagalah amal. Dan antara pemilih Nabi ajar apa dia? Puasa. Puasa paling bagus. Dan aku yang umpat aku puasa lah. Kan? Tengok perempuan tengah jalan. Allah, puasa lupa pula. Nampak? Puasa tu adalah amalan besar untuk halang kita buat maksiat. Kan? Faham tak? Puasa, amalan puasa. Senin Khamis. Jadikanlah amalan. Iqbal tak lagi di puasa Rejab Syaban. Lama. Dulu tak kerja tau, sekarang kerja. Tak tahu boleh buat tak boleh buat. Ingat lagi. Orang kalau kena baling, dia mesti ingat punya. Orang baling dia tak ingat. Ada baling kah? Ada baling kah? Orang yang kena berdarah tau, dia ingat lagi. Paut masih ada. Yang baling memang tak ingat. Ada baling kah? Tak ada baling lah. Okeylah, insyaAllah saya nak undur diri. Terima kasih semua. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Okey. 24 Ahad minggu depan. Daftar lah. Yang kat TikTok ni nampak. Pak Aris motivasi ni. Tekan, akan ada nombor telefon kat situ. WhatsApp kat situ. Hantar. TikTok dia ada nombor telefon kat TikTok kan? Facebook. YouTube ada kan? Daftar lah. Apa buat fikir-fikir. Tak payah panggil Tok Imam mesyuarat, Tok Kampung, Tok Kadi. Alah, semua nak mesyuarat. Datang je. 24 November. Itulah saya fikir ada orang kahwin. Orang Melayu tak ada habis kahwin. Kan? InsyaAllah lah kalau yang kahwin tu jiran mak mana kan. Sepupu sepapat macam mana nak cakap. Ya, kahwin. Tahun ni pula cuti sekolah kan dah ubah-ubah ni sekejap sangat 2 minggu. Dari semua tu tumpu kat situ. Kan? Tak ni dah cuti sekolah ni. Kalau ikut dulu zaman, tak menteri mana ubah-ubah. Dah bagus-bagus diubah. Ubah yang tak bagus, bukan ubah yang dah bagus. Kan susah nak ubah balik. Nak balik-balik. Kan? Aduh. Orang suruh selesaikan masalah. Budak tercicik akademik, tak tahu baca. Orang yang ada masalah kewangan, yang pergi sekolah, fokus kat situ lah. Yang kau bagi tukar sistem buat apa? Sistem sekolah. Kan? Masuk Islam tu banyak sikit dalam pembelajaran. Kan? Masa punya Islam tu banyak kan. Kan? InsyaAllah. Okey, saya undur diri Buat yang terbaik. Saya serah pada saudara Syafiq. Al-Fatihah. Teruskan. Balik. Okey, Alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung live bersama dengan Pak Aris. Terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan kerana sudi meminjamkan masa anda untuk sama-sama kita mendengar perkongsian yang menarik daripada Pak Aris. Berjam celik kita telah pun sampai ke penghujung live kita bersama dengan Pak Aris dan kita pun telah sampai ke antara minggu-minggu terakhir sebelum kita bersama dengan Pak Aris pada 24 Disember 2023 ini untuk program seminar kekeluargaan bersama dengan Pak Aris di Ballroom Hotel Muzaffar Air Keruh Melaka, insya-Allah. Jadi tuan-tuan jangan lupa jom sama-sama kita daftarkan diri kita dan keluarga kita ke seminar bersama dengan Pak Aris pada 24 Disember ini. InsyaAllah jangan jadikan lokasinya di Melaka menyebabkan kita tak boleh hadir. Tadi saya difahamkan ada peluang-peluang Pak Aris daripada Penang ada, daripada Johor ada, daripada Selangor ada datang kan. Kita cari sedikit peluang masa untuk sama-sama kita hadir ke majlis ilmu ini. InsyaAllah mudah-mudahan setiap perjalanan kita, setiap roda yang berpusing untuk kita sampai ke tempat destinasi ke seminar Pak Aris pada 24 Disember ini, Allah ganjarkan dengan pahala yang berlipat kali ganda dan Allah beri kemudahan untuk kita membina keluarga yang bahagia dunia akhirat. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan Pak Aris pada 24 Disember ini hari Ahad daripada jam 8 pagi hingga 5 petang, InsyaAllah di Ballroom Hotel Muzaffar Air Keruh Melaka, InsyaAllah.
Dan kepada yang telah pun mendaftar, terima kasih tahniah jumpa anda pada 24 Disember. Dan kepada yang belum daftar lagi, jangan lupa insya-Allah bolehlah dapatkan informasi lanjut di ruangan komen yang telah kami sediakan. Insya-Allah mudah-mudahan dipermudahkan untuk sama-sama kita mendaftarkan diri kita dan keluarga kita dan bertemu dengan Pak Aris pada 24 Disember ini insya-Allah. Okey, seterusnya kepada perempuan yang ingin memberi sumbangan kepada Madrasah Pak Aris boleh juga berbuat demikian. Caranya sama juga dengan siapa anda berhubung untuk join program ni. Dengan orang tu jugalah anda boleh dapatkan informasi berkaitan dengan cara untuk memberi sumbangan kepada Madrasah Pak Aris. Kemudian kita ada keluarkan produk kopi kurma coklat iaitu Pak Aris Coffee. Anda boleh dapatkan insya-Allah sambil membeli sambil menyumbang untuk ekonomi Madrasah Pak Aris. Seterusnya juga kita ada buka juga pendaftaran untuk sesi 2024 untuk kemasukan ke Madrasah Pak Aris insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan. Amin amin ya rabbal alamin insya-Allah. Okey, mana kita nak buka untuk pasukan pelajar lelaki dan pelajar perempuan dan nama Madrasah Pak Aris adalah Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabiatul Adawiyah di Bukit Katil Melaka insya-Allah. Dan seterusnya juga jangan lupa juga untuk support juga TikTok terbaru daripada Pak Aris iaitu Kambing Bajet Madrasah. Insya-Allah kami semualah kita semua kan untuk mencari untuk kita sama-sama memperbaiki diri dan mencari Allah SWT insya-Allah. Terima kasih tuan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.